Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, video malam Jumaat kali ni saya nak cerita juga dengan korang tentang kes viral yang beberapa minggu lalu, iaitu ketukan pintu di Sabak Bernam. Sebelum kita start video kali ni, macam biasa, korang dah dapatkan ke produk-produk yang ada kat belakang ni? So macam yang korang tahu, Cocoja Viral ni dia orang ada 4 perisa. Dia orang ada dark chocolate, dia orang ada Milo, dia orang ada strawberry dan juga white chocolate. Dan It's Me Mr. Kudat pula, dia orang ada 3 produk. Dia orang ada dry vegetable yang hijau sana, dry fruit yang kuning tu, dan juga dia orang ada salted egg fish skin yang ini. Jadi fish skin ni dia orang guna dory skin. Rangup tau, kruk-kruk je. So kalau korang nak dapatkan produk ni, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Saya akan tinggalkan link Shopee dekat bawah. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Jadi misteri ketukan pintu ni sebenarnya dah lama dah jadi. Dia bukan baru-baru ni je. Sebenarnya benda ni dah jadi dalam 3 ke 4 bulan lepas. Dan benda ni akan ketuk pintu dalam pukul 10 malam hingga jam 5 pagi. Macam mana benda ni boleh jadi viral? Sebab ada seorang hamba Allah ni, dia dah post benda ni dekat Twitter dan postingan dia tu dapat banyak retweet. Lepas tu apa lagi? Boom, viral. Katanya yang ketuk pintu tu ketuk kuat sangat sampai kayak orang yang tertidur pun terbangun. Dan saya rasa ketukan pintu tu sendiri macam ada banyak version tau. Jadi kalau dekat salah satu kawasan Sabak Bernam tu, ada ketua dia cakap, dia orang ketuk macam 3 kali tau. Tuk tuk tuk. Mana benda ni nak boleh diketuk Tak ada benda nak diketuk lah. Okey, saya akan ketuk rak buku ni. Jangan terkejut pula tau. Saya akan ketuk rak buku ni bagi contoh macam mana diketuk. Macam ni. 1, 2, 3 tanya. Macam tu. Ya Allah, aku pula yang teram seorang-seorang. Okey, kali kedua dia ketuk macam ni pula. Makin laju tau. Lepas tu kali ketiga lagi laju. Dia akan ketuk macam ni. Macam tu. Dia macam mula-mula tu kuk. Slow je. Lepas tu lagi laju. Mungkin nampak macam dia tu macam terdesak ataupun macam tergesa-gesa. Macam tu lah kan. Dan ada yang cakap juga, bukan pintu je yang diketuk tau, tapi grill rumah pun digegarnya juga. Yang nak ketuk macam mana grill rumah kan? Tak kesakit pula tangan dia nak ketuk. So dia gegar, geduk macam tu. Ada juga yang beritahu bukan ketukan je yang diorang dengar, tapi lepas ketukan tu bunyi, dia dengar ada suara yang menangis tau. Menangis macam merintih minta tolong macam tu. Jadi ada seorang penduduk ni cerita, kita gelarkan dia sebagai Kak Nur je lah. Jadi Kak Nur ni ada 5 orang anak. Dia duduk dengan anak-anak dia je. Satu hari tu, satu malam tu, ada orang ketuk rumah dia tau. Lepas bunyi ketukan tu, dia dengar macam orang menangis, macam merintih, macam sedih, sayu je macam tu kan. Lepas tu dia macam dah takut dah. Tapi masa tu tak viral lagi. Memang tak viral lagi kes ketukan pintu ni. So dia pun macam tak tahulah kan benda tu. Kebetulan pula tingkap rumah dia tu tak ada langsir tau. Memang dia boleh nampak lah bayang-bayang kalau ada kat luar tu. Lepas tu anak dia yang umur 3 tahun ni pula, dia selalu cakap, Mama ada pocong, Mama ada pocong macam tu. Pintu tu buka sendiri. Tutup balik. Please, tutup balik. Dia tak nak tutup. Okay, fine. Lepas tu dia bagi tahu mak dia, Mama ada orang kat luar. Lepas tu dia pun pergilah buka pintu. Sebab masa tu dia memang tak tahu ada kes ketukan pintu dekat kawasan dia. Lepas dia buka pintu, dia tengok tak ada orang pun tau. Kesan tapak kaki pun tak ada. Memang katanya agak mustahil sebab time tu hujan. Jadi kalau betul ada orang yang datang untuk ketuk pintu rumah dia, memang akan ada kesan tapak kaki. Tapi masalahnya tak ada. Jadi masa tu dia tertanya lah, siapa pula yang ketuk pintu malam-malam ni? Dah lah tapak kaki pun tak ada. Tapak kasut pun tak ada. Kalau tapak kaki tak ada, macam pelik pula orang tu datang rumah orang tak pakai slipper kan. Esoknya tu dia pergi cerita kat jiran dia. Dia cakap semalam ada orang ketuk pintu rumah dia. Lepas tu dia buka, sekali tengok tak ada orang. Lepas tu jiran dia ni pesan, lain kali jangan buka. Duduk diam-diam dalam rumah je. Sebab sekarang ni ada orang tengah uji ilmu seru pocong. Sebenarnya bukan akak ni je yang mengalami benda tu, orang lain pun mengalami juga. Maksudnya banyak buah rumah yang mengalami. Katanya dalam satu malam je berpuluh-puluh buah rumah diketuk tau. Satu malam je tau. Dan benda ni sebenarnya dah jadi heboh satu Sabak Bernam tu. Dan ada yang cakap pocong, ada yang cakap kuntilanak, ada yang cakap apa lagi? Hantu raya. Macam-macam lah dia orang punya andaian tu kan. Tak lama lepas tu, diorang kan ada JKK kampung macam tu. Atau ahli jawatan kuasa kawasan situlah.
So mereka buat keputusan untuk buat rondaan malam-malam. Yelah, dia orang pun risau juga kan, kalau benda gaib tu lain cerita. Tapi kalau itu adalah orang, manusia yang nak buat jahat, ketuk-ketuk pintu, lepas tu sekali buka penyamun yang macam tu kan. So sebab itulah dia orang tu macam buat rondaan dan cari tahu siapa punya kerja semua ni. Tapi yang peliknya, masa dia orang mengawal tu, masa dia orang buat rondaan tu, tak ada pula gangguannya. Tak ada pula orang yang nak pergi ketuk pintu ataupun makhluk yang nak pergi ketuk pintu malam-malam. Itu yang pelik kan. Dan ada juga viral gambar pocong yang tengah mengintip dekat luar tingkap. Nampak mukanya tu, lepas tu nampak mata kan. Tapi bagi saya gambar ni macam agak pelik lah, sebab mukanya tu bersih sangat. Saya tak pasti sama ada betul ke pocong tu memang mukanya sebersih tu. Sebab daripada apa yang saya dengar sebelum ni, tak adalah bersih flawless macam tu. Tapi mungkin korang punya pendapat tu lain kan. So kalau korang rasa ini betul, gambar real, tak edit, tak dibuat, tu buku orang, komen kat bawah. Apa yang saya tahu, satu hal yang pasti tentang jin ni, mereka nak tunjukkan diri mereka tu bukanlah satu effort yang kecil tau. Maksudnya bukan semudah ABC. Kalau nak tunjuk je, tunjuk macam tu. Tak. Kalau dia tu sendiri tak cukup energi, dia tak akan dapat muncul, dapat tunjuk kat kita dia punya jelmaan tu. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita balik ke konsep sains balik. Saya rasa benda ni ramai dah yang tahu, tapi saya akan cuba terangkan juga untuk korang yang belum tahu hal ni. Dan sebenarnya benda ni senang je nak faham kalau korang ada basic sains. Tapi saya akan cuba jelaskan supaya semua orang boleh faham. Okey, kita tahu kan kalau nak ambil gambar jin ni, kita guna kamera infrared. Sebab apa tahu? Sebab gelombang yang ada pada jin, energi yang ada pada jin adalah berada pada gelombang infrared. Jadi cahaya yang mata kita boleh nampak adalah pada visible light. Dan visible ni dikepit oleh infrared dan juga sinar UV. Jadi kalau ikutkan teori asas gelombang elektromagnetik, jarak gelombang yang panjang mempunyai energi yang sedikit. Maksudnya dekat IR region ni, tenaganya tu sedikit kalau nak compare dengan energi yang ada pada visible. Okey, senang nak faham, kita manusia, kita ada pada visible. Kita ada pada gelombang visible. Mata kita boleh nampak yang visible. Dan jin pula, dia ada pada gelombang IR, infrared. Jadi kalau dalam konsep tenaga, pada infrared tu, tenaganya lebih sedikit compare dengan tenaga yang ada dekat visible. Maksudnya apa? Maksudnya tenaga jin tu lagi kurang daripada tenaga manusia. Sebab itulah orang akan selalu cakap manusia ni lagi kuat daripada jin. Itu betul. Sebab teori sains tadi dah buktikan memang manusia ni lagi kuat energinya compare dengan jin. Jadi ini bukan yang saya reka-reka tahu, tapi ini daripada teori sains. Nanti cakap, ni kau ni memandai je. Okey, jadi kalau dia nak kita nampak dia kena usaha untuk naikkan tenaga dia supaya sama level dengan tenaga kita. Apabila tenaga dia dengan tenaga kita sama level ataupun dekat-dekat nak sama level macam tu, barulah kita boleh nampak dia. Tapi tenaga kita sendiri, tenaga manusia ni sendiri, dia ada turun naik juga. Kita ada waktu kita letih, kita ada waktu kita gembira, kita ada waktu kita marah. So, kalau kita dalam keadaan letih, tenaga kita akan kurang. Apabila tenaga kita kurang tadi dan tenaga dia yang sedikit tu, dia hanya perlu naikkan sedikit je lagi tenaga dia, dah sama level dengan kita. So, kita boleh nampak dia. Faham tak? Tapi lain pula kalau kita tengah marah. Kalau kita tengah marah, kita punya tenaga tu banyak. Banyak gila tenaga kita akan terlalu over dengan tenaga dia. That's why lah ramai orang yang cakap kalau kita nampak dia usik kita ke apa, lepas tu kita marah dia akan lari. Sebab apa? Sebab masa tu tenaga kita banyak. So dia sendiri pun akan takut. Okey, fakta yang menarik dekat sini, untuk dia tunjukkan sosok dia tu ataupun lembaga dia tu dekat kita, dia sendiri akan rasa sakit tau. Sebab dia dah guna energi yang banyak untuk jelmakan diri dia untuk tunjuk kat kita. Dan lepas dia dah habis energi tadi, dia akan jadi lembik. Bukan lembik lah, macam dia akan jadi terkuras lah energi ni kan. Maksudnya energi ni tu makin berkurang dan dia pun akan jadi macam letih macam tu. So tak mungkin lah untuk dia suka-suka hati je nak susah-susahkan diri dia, nak tunjuk kat kita I'm here macam tu kan. Tak mungkin. Tapi kenapa kita boleh juga tengok dia orang? Boleh juga nampak dia orang? Sebenarnya ada setengah kes yang kes pemujaan. Kalau manusia ni duk puja satu jin tu, biasanya jin tu akan naik energi dia tau.
Yelah, macam bagi makan ayam ke kambing ke apa kan. Sebenarnya dia bukan makan ayam, makan kambing secara fizikal, tapi dia makan saripati yang ada pada ayam tu ataupun kambing tu. So sebenarnya benda tu lah yang boleh menguatkan tenaga dia, ataupun orang kata tambah power lah. Jadi kalau makhluk yang jenis orang puja dia tu, dia memang akan banyak gila energinya, dan energinya tu biasanya energi negatif, dan juga dia tu macam senang untuk tunjukkan diri dia pada kita. Jadi biasanya benda ni dia macam beza sikit dengan orang-orang yang kaki game tu. Kalau kaki game, korang main naik level, makin naik level makin cantik korang kan. Makin boleh beli baju, boleh beli senapang, boleh beli apa lagi, seluar baru, macam-macam yang baru kan. Itu kalau korang main game. Ini dia orang kalau makin naik level, makin pelik-pelik dia orang punya kulit. Dia orang boleh bertukar wajah. Tu lagu, senario. Jadi dia akan boleh berubah bentuk, boleh jadi bentuk yang menakutkan, boleh jadi bentuk yang sangat cantik, dan juga boleh berubah jadi muka yang sangat buruk. Biasanya macam tu. Dan kalau korang nak tahu, jin-jin ni sendiri pun dia orang pun belajar juga. Dia orang pun macam belajar untuk dapat ilmu hitam. Macam tu lah lebih kurang. Untuk naikkan power dia tu, dia sendiri pun kena belajar tau. Itu saya pernah dengar cerita daripada kawan saya. Sebab saudara dia tu, dia ada pergi bersihkan satu kawasan tau. Kawasan macam semak macam tu lah. Dia punya bersihkan. Sekali dia tercantas seekor ular. Dan ular tu sebenarnya berdua. Dia jalan berdua macam tu lah. Satunya lari, yang satu lagi tu mati sebab tercantas kat dia. Sebenarnya ular tu adalah kata jelmaan. Jadi ular yang lari, yang seekor lagi tu datang dekat dia, balas dendam. Tapi dia bukan datang dalam bentuk ular, datang ke rumah macam tu, tak. Ini datang dalam bentuk yang kita tak nampak, dalam bentuk gaib. Dan dia jadi ular yang sangat besar, ada ke atas bumbung rumah dia. Sentiasa ada tau. Dah banyak dah dia pergi berubat, cuba berubat sana, cuba berubat sini, tapi tak dapat juga. Dia tu macam dah separuh gila dah, macam tu lah. Dan bila ditanya, ular tu cakap, ular tu ada nama tau. Balkis tak nama dia kalau tak silap. Dan bila ditanya, dia cakap yang lelaki ni dah bunuh pasangan dia. Dan dia masa tu dalam keadaan tengah belajar ilmu. Macam cari ilmu untuk kuatkan lagi ilmu dia, macam tu. Okey, tu sebenarnya cerita yang lain. Okey, pendapat saya tau. Jin ni tugas dia adalah untuk menakut-nakutkan orang. Kalau orang takut itu, itulah yang dia datang. So logiknya dia akan datang memanglah dalam bentuk pocong. Tapi logiknya dia akan datang dengan muka yang pelik-pelik supaya kita takut. Tapi tak tahulah, mungkin orang dah tengok keadaan dia macam tu, maksudnya dia pocong kan tu, dah orang takut dah cukup dah, tak perlulah nak tunjuk muka yang pelik-pelik kan. Allahualam lah. Okey, masa saya tulis hal ni, masa lepas je saya cakap benda ni bukan pocong, benda ni orang yang buat-buat. Dan saya cakap tadi kan, yang tugas dia untuk menakut-nakutkan kita. Jadi muka dia tu, dia akan, tak mungkin lah yang bersih macam tu kan. Sekali bunyi cicak tau, 7 kali bunyi. Orang kata kalau bunyi cicak 7 kali, maksudnya dia mengiyakan. Wallahualam lah, betul ke tak? Masa bunyi cicak tu saya cari je, mana engkau? Tak ada pula. Alahai, kau datang ke weh? Duk diam-diam. Tapi lah macam saya cakap tadi lah, wallahualam, sebab saya bukannya ada ke tempat kejadian pun. Jadi kita tak tahu apa yang jadi sebenarnya kan. Okey, lepas tu ada satu video. Video ni video rakaman suara je. Tajuknya tu, hantu ketuk pintu sahabat berenam dah berjaya ditangkap. Kalau korang dengar video ni, orang tanya dia, kau datang daripada mana kan? Lepas tu dia cuma cakap, aku lapar macam tu. Katanya sebelum tu dah ada dah orang yang bagi ayam dekat makhluk tu. Tapi dia cakap, mana cukup. Ya memang macam tu lah. Kalau orang bagi betis, nak peha. Memang macam tu makhluk tu. Sebab itulah kita tak boleh memberi apa sekalipun, menawarkan apa sekalipun, tambah-tambah lagi kalau nak buat pertukaran. Macam, aku bagi kau makan, kau kena tolong aku. Kau pergi kerjakan orang tu, pergi kerjakan orang ni. Itu lagilah tak boleh kan. Lepas tu jin tu cakap yang dia berasal daripada Banyuwangi. Banyuwangi ni dekat Indonesia lah. Jadi ada yang ambil dia dekat sana, bawa ke sini. Orang tu sendiri dah tak mampu dah nak bela dia, lepas tu ditanam dalam tanah. Tapi ada orang lain pula yang pergi gali, pergi ambil. Dah ambil tadi tapi tak nak bagi makan. Jadi katanya itulah yang jadi masalahnya tu. Sebab itulah jin tu semua macam pergi ketuk-ketuk pintu, pergi rumah-rumah orang ketuk pintu untuk cari makanan. Jadi kalau korang nak tonton video penuh dia, korang boleh pergi ke YouTube channel ni.
Saya ada juga minta adik saya untuk tanyakan kawan-kawan dia orang yang memang asal daripada sahabat berenam tu lah. So dia tolong tanyakan, dan kawannya cakap memang kampung dia lah yang kena tu. Sebab dia tinggal kat kampung Batu 37. Katanya memang betul, memang rumah orang kampung ni kena ketuk. Bila buka je tak ada orang. Dan dia cakap yang cerita ni sebenarnya dah banyak dah ditokok tambah. Sebenarnya tak adalah se-over tu. Dan ada juga orang yang sendiri ketuk, sendiri rakam. Dan bila orang dah tahu dah dia buat kerja macam gitu, dia cuma cakap, oh sebenarnya nak takutkan anak-anak. Tak ada niat pun nak viral. Tak tahu pula sampai boleh viral macam ni. Jadi pendapat saya sendiri, benda ni sebenarnya dah bercampur. Yelah, dah ada tokok tambah cerita daripada orang. Dan mungkin yang setengah tu memang betul gaib yang buat, yang setengah lagi pula wallahualam. Sekarang ni yang terbaru bukan je sahabat berenam je yang kena. Katanya dulu-dulu pernah dekat Perak kan, kena kan. Lepas tu dekat sahabat berenam Selangor. Dan sekarang ni dah sampai ke Johor tau. Dekat Johor Bahru pun ada juga yang terkena. Tapi alhamdulillah lah, dekat rumah saya ni alhamdulillah tak ada. Okey, ada beberapa benda yang saya nak highlightkan kat sini. Saya ceritakan cerita-cerita hantu ni bukan sebab untuk nak menakut-nakutkan korang, tapi untuk bagi korang faham macam mana perangai, macam mana sifat jin ni. Dan supaya kalau kita nak buat benda-benda yang jahat tu, kita macam fikir balik, oh ada jin ataupun ada setan yang tengah menghasut aku ni. Aku tak nak ikut dia, aku tak nak jadi macam dia. So kita boleh motivasi diri kita sendiri untuk cegah benda tu, untuk cegah daripada diri kita buat benda-benda yang jahat. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya selalu macam tu. Tapi saya tak adalah nak pergi buat benda jahat. Biasanya kalau saya malas nak buat ni, malas nak buat tu, macam tu, saya akan fikir, oh ada benda yang tengah hasut aku sekarang ni. Jadi aku tak nak engkau menang, aku akan pergi buat juga. Macam tu. So kalau saya yang buat kerja tu, saya lah menang kan. Dia tak berjaya hasut saya. Lagi satu, kalau korang nak minta apa-apa, minta je lah dengan Allah. Berserah diri dengan Allah. Tak perlu kot nak pergi minta dengan jin ataupun benda-benda gaib ni. Sebab dia orang sebenarnya tak ada kuasa pun. Benda apa sekalipun dalam dunia ni, kalau tak ada kebenaran daripada Allah, benda tu takkan jadi. Tapi saya tahu orang-orang yang tengok video saya ni semuanya orang baik-baik kan. So guys, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya, dan maaf juga kalau ada yang saya menyentuh sensitivity setengah je video. So kalau korang boleh mendapatkan produk-produk yang ada dekat belakang ni, nak cuba, nak rasa, nak try, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Korang boleh order dekat sana. Okay? So kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Balik. Please, tutup balik. Dia tak nak tutup. Okay, fine. Balik. Please, tutup balik. Dia tak nak tutup. Okay, fine.